A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh semua boleh dengar suara saya? Mohon respon sedikit, reply komen, boleh dengar suara saya? Boleh Ustaz. Okay, Alhamdulillah. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, insyaAllah kita mulakan majlis kita pada malam ni dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada malam ini di minggu yang seterusnya untuk sesi kuliah secara online. InsyaAllah pada minggu ini kita akan membentangkan dua tajuk. Tajuk yang pertama akan dibentangkan mungkin hari ini Ustaz Sinar dia mungkin kelewat. So saya akan ambil slot pertama di mana tajuk yang pertama akan dibentangkan oleh saya, bagaimana Al-Quran itu menyembuhkan. Okey, saya akan bentangkan dahulu, kemudian insya-Allah Ustaz Sinar akan masuk di sesi kedua lewat sikit. Tajuk sesi kedua, bagaimana peruqyah memilih ayat-ayat Al-Quran sebagai bacaan ruqyah. Okey, ini akan dibentangkan oleh Ustaz Sinar. Insya-Allah Ustaz Sinar kelewatan sikit. Baru on the way balik daripada kerja, insyaAllah beliau akan masuk sedikit lewat. Dengan itu saya mengambil slot bahagian yang pertama dahulu. Astagfirullah. Okay. Okay, tajuk saya tajuk sesi slot yang pertama ini adalah bagaimana Al-Quran ini menyembuhkan. So kat sini topik pada hari ini dia nampak simple, tapi sebenarnya dia adalah core utama, satu asas yang paling utama bagi peruqyah, bagi perawat ataupun bagi pesakit untuk beramal. So memang kita selalu terfikir kenapa ustaz-ustaz ataupun perawat bila dia membacakan ayat-ayat ruqyah, membaca ayat kursi, ada reaksi-reaksi kerasukan, menggeletar, menggigil, muntah, menjerit dan sebagainya. Sedangkan ayat-ayat tu kalau kita baca sendiri tak ada apa-apa pun. Misalnya ayat kursi. Ayat kursi boleh katakan almost daripada kita memang hafal dan beramal membaca ayat kursi ni daripada kecil. Tapi kalau kita baca ayat kursi itu macam tak ada apa-apa reaksi pun, tak ada memberikan apa-apa kesan pun, tak ada menangis, tak ada ketawa, tak ada menggigil. Sedangkan apabila jumpa dengan perawat, bila jumpa dengan ustaz-ustaz yang buat rawatan, bila ustaz tu start membaca surah Al-Fatihah, membaca surah Al-Baqarah, ayatul kursi, pesakit mula menggeletar, menggigil tangan, mula start menjerit-jerit, kerasukan dan sebagainya. Bagaimana benda ni berlaku? Apa yang membezakan bacaan di antara kita orang-orang awam berbanding dengan perawat-perawat? Kenapa perawat baca lain? Bukan lain, sebenarnya jawapannya hari ni. Saya akan memberi satu penjelasan yang detail. Kenapa bila perawat membaca ada kesan-kesan reaksi dan Masya Allah tabarakallah pesakit terus sembuh. Okay? So yang pertama sekali, bila kita nak membacakan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran itu perlulah dengan niat. Okay? Setiap amalan itu tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. So sebagai seorang perawat, bila dia membacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat ruqyah khususnya, doa-doa kesembuhan khususnya, perlulah diniatkan untuk membantu menyembuhkan pesakit. So niat yang paling utama sekali. Banyak kali saya ingatkan, kita membaca ayat-ayat ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Quran bukan untuk bakar jin, bukan untuk bunuh jin.
Sebaliknya, kita membaca ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat Al-Quran adalah untuk menarik rahmat Allah. So dengan rahmat Allah inilah pesakit sembuh. Dengan rahmat Allah inilah buhul-buhul sihir putus dan hancur. Dengan rahmat Allah inilah segala perjanjian-perjanjian saka itu terbatal dan terputus. So sebelum kita memulakan sesi terapi bacaan ayat-ayat ruqyah, perbetulkan niat dulu. Perbetulkan niat, meluruskan niat baik. So bila kita nak baca dengan niat, kita nak menarik sebanyak-banyak rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita barulah dengan rahmat Allah ini kita akan sembuh daripada penyakit, kita akan rasa tenang daripada resah dan gelisah kita tu. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya adalah bacaan Al-Quran itu sendiri. Kita semua kena faham bahawa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang diturunkan oleh malaikat Jibril. Okay? Dan kita juga kena faham dan kita juga sedia maklum. Malaikat Jibril, dia tidak membawa lembaran Al-Quran untuk kepada Rasulullah. Tapi sebaliknya, malaikat Jibril membacakan surah ayat-ayat Al-Quran itu kepada baginda Rasulullah. Ini bermaksud Al-Quran tu diturunkan melalui frekuensi suara, dibacakan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah. Cuma selepas kematian Rasulullah, sebab wafat Rasulullah, barulah para sahabat mengumpulkan semula Al-Quran untuk ditulis di batu-batu, kulit-kulit, daun-daun untuk dijilidkan menjadi mushaf Al-Quran. So kat sini frekuensi suara daripada kita mengikut sunnatullah asal. Malaikat Jibril membawa turun bacaan ayat-ayat Al-Quran ini dibacakan kepada baginda Rasulullah SAW melalui frekuensi suara. So bila kita nak baca ayat-ayat Al-Quran ini juga perlulah bacaan yang sebaik mungkin, yang terbaik, yang termampu untuk kita baca. Okay, so maksudnya perlulah dibacakan ayat-ayat Al-Quran ni dengan sebutan makhraj huruf yang betul, tajwid yang tepat. Kalaupun kita tidak begitu mahir dari segi taranum, tapi sebutan huruf mestilah kena tepat. Mestilah kita baca sebutan huruf tu tepat dengan ayat-ayat tersebut. So tak dapat lari tidak bila kita nak mengamalkan bacaan ayat-ayat ruqyah untuk menjadi perawat, kita perlulah juga mendalami ilmu Al-Quran tu sendiri. Okay, membaca ayat Al-Quran tu dengan sebaik mungkin. So tak dapat lari. Kalau kita masih lagi tak pandai, jangan rasa malu untuk belajar Iqra' semula, untuk memperbetulkan balik sebutan-sebutan huruf kita, insya-Allah. Okey. Okey, ini antara senarai ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat yang boleh kita bacakan. So biasanya untuk ayat-ayat yang mini, ayat-ayat yang pendek, kita bacakan surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. So biasanya dengan ayat-ayat mini ini pun insya-Allah akan membantu kita. Cuma kita kena gandakan bilangan dia, gandakan dia punya duration masa. So kalau kita nak baca ayat yang lebih banyak, package sunnah boleh tengok kat situ, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 4, 102, 163 hingga 164, banyaklah sampailah kepada Al-Falaq, An-Nas. Okey, so package yang lebih banyak. So selain daripada itu juga kita menggabungkan ayat-ayat yang mini, ayat sunnah bersama dengan berapa praktisi praktik ruqyah. So maksudnya kita gabungkan ke semua teknik tu untuk menjadikan package tu dia lebih komplit dan lengkap. Okey. Selain daripada itu juga kita perlulah rasa yakin bila kita nak membacakan kepada pesakit, kita perlu yakin, hati kita perlu yakin. So bagaimana untuk yakin? So untuk datang keyakinan dalam hati itu perlulah kita bacakan dengan adanya ilmu. Okey, kita nak baca dia tak boleh sembrono saja, ambil ayat Al-Quran baca gitu saja. Dia tak akan datang keyakinan yang kuat. So untuk ada keyakinan yang kuat pula, kita perlulah
kita perlulah belajar cara membaca ayat Al-Quran, belajar apa itu ayat-ayat ruqyah, belajar dulu apa itu susunan-susunan ayat ruqyah supaya apa yang kita amalkan, apa yang kita baca itu bertepatan dengan apa yang Rasulullah amalkan, bertepatan dengan apa yang ulama-ulama ajar, bertepatan dengan apa yang guru-guru kita amalkan. Okey. Selain daripada itu juga, bacaan ayat-ayat ruqyah tadi juga perlulah digandingkan dengan teknik-teknik. So kalau siapa yang pernah buat rawatan dengan saya, bacaan ayat ruqyah saya, sambil saya membaca ayat-ayat ruqyah, seiring dengan itu juga saya akan menyentuh pesakit, saya akan menepuk pesakit, saya akan memicit leher pesakit. Antara tempat-tempat yang selalu saya tepuk di bahagian bahu, di bahagian tulang kipas, saya akan picit di leher, saya akan tekan sedikit di kerongkong, di bahagian anak tekak ni. So biasanya itu akan menggandakan sensasi semasa sesi rawatan ruqyah. So biasanya bila saya membaca sambil menepuk, memicit ni, reaksi pesakit akan lebih keras, lebih jelas. Biasanya pesakit akan mula terbatuk-batuk, mula muntah, mula ada yang sendawa, ada yang menangis. So ini antara yang kita perlu gandingkan bersama-sama semasa sesi bacaan. Bukan hanya menepuk tanpa membaca, tapi membaca dan juga teknik-teknik ni perlulah beriringan bersama-sama. Okey. Yang last kali pula, selain daripada tu, kita perlulah kenal musuh kita. Kita nak buat rawatan ruqyah, kita nak menjadi perawat. Sebelum kita menjadi perawat, kita nak bertempur dengan jin dan syaitan, askar-askar kepada si iblis ni, kita perlu kenal musuh kita. Kita perlu kenal tipu daya dia. So antara kitab yang sesuai untuk dijadikan rujukan, kitab Talbis Iblis karangan Ibn Jauzi. Kat sini dia ada banyak menulis tentang ciri-ciri syaitan, ciri-ciri iblis, apa kekuatan-kekuatan iblis, apa pula kelemahan-kelemahan iblis. Ada dia punya kelebihan-kelebihan iblis ataupun jin yang tak mampu manusia lakukan. Di samping pada itu juga ada juga beberapa kelemahan-kelemahan yang tak mungkin syaitan atau iblis untuk melakukan. So kita kena belajar dulu. Kita kena tahu akan tipu daya dia supaya kita tidak terperangkap lah. So dia bukan semata-mata baca sahaja. Okay. Selain daripada tu, yang terakhir, yang keenam, nak menjadi perawat, nak jadi sebagai seorang pesakit, kita perlulah membangunkan perisai. Kita perlulah mengamalkan benteng-benteng diri. Perlulah ada zikir-zikir harian kita untuk menjadikan diri kita ni ada perisai, ada benteng, ada pendinding, ada pagar, ada tembok besi untuk menghalang daripada gangguan-gangguan jin dan syaitan tadi. So antara benteng-benteng yang kita boleh buat, ini antara benteng. So dia tiada amalan benteng diri yang tunggal. Contohnya ada orang kata ambil kayu ni simpan dalam poket, insya-Allah jin tak akan datang. Okay, bukan macam tu. Amalan benteng diri ni adalah amalan yang kita buat seharian. Berwuduk itu insya-Allah akan menjadi benteng diri daripada gangguan syaitan. Solat subuh, solat secara berjemaah, itu juga salah satu benteng diri. Kita buat solat duha merupakan salah satu benteng diri. Kita amalan bersedekah, tambahan pula lagi bila kita bersedekah, kita niatkan untuk kesembuhan kita, itu juga menjadi satu amalan benteng diri. Dan masya-Allah tabarakallah, kita mengamalkan, membacakan ayat-ayat ruqyah itu adalah salah satu benteng diri yang memang sangat-sangat kuat dan ampuh. So kita, apa yang nak kita kena faham, bukan satu amalan tunggal untuk benteng diri, tapi sebaliknya setiap amalan bila kita niatkan sebagai pendinding, sebagai benteng, maka kita akan dapat berbagai-bagai benteng diri. Kita berwuduk, satu lingkaran benteng diri. Kita bangun solat malam tahajud, ada satu lingkaran benteng diri. Kita bersedekah, dapat satu lagi lingkaran benteng diri. Kita membaca ayat Al-Quran, kita membaca ayat-ayat ruqyah, satu lagi benteng diri. Kita berzikir,
zikir-zikir pagi, zikir-zikir petang al-maksurat, kita akan dapat satu lagi benteng diri. Kita mengamalkan doa-doa untuk kesembuhan, doa-doa perlindungan daripada aib, doa-doa perlindungan daripada jin dan syaitan. Kita ada lagi satu benteng diri. So, bermaksud dalam satu hari itu kita telah mewujudkan pelbagai lapis benteng diri, pelbagai lapisan-lapisan benteng diri. So kita ada berwuduk, kita memakai minyak kasturi sebagai satu benteng diri, kita mengamalkan amalan membaca ayat mu'awwizat 3 kul sebagai satu benteng diri, kita baca bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Itu juga sebagai salah satu benteng diri. So maksudnya kebanyakan daripada kita mereka beranggap kalau amal ayat kursi okey cukup selesai satu benteng diri. Dia tak menjadi macam tu. Kita perlu gandakan amalan. Amal baca ayat kursi, kita berzikir, kita berdoa, kita berpuasa, semua amalan-amalan ibadat harian kita tu insya-Allah jika kita betulkan niat kita, kesemuanya akan digandakan, digandakan fadilatnya sebagai benteng diri kita. Okey. Okay, so kat sini kita kena faham kesemua tadi, kesemua 6 topik tadi kita kena gabungkan, barulah bacaan ayat-ayat ruqyah kita, ayat Quran kita itu akan menjadi satu senjata yang sangat ampuh. Kat sini kita bagi satu analogi yang mudah. Bacaan ayat-ayat Al-Quran tadi, bacaan ayat Al-Quran tadi dengan tajwid yang betul, dengan sebutan huruf yang baik, sebaik yang kita mampu, merupakan salah satu bilah padang, merupakan satu bilah pedang, senjata kita, pedang yang sangat pedang. So untuk pedang tu tajam, perlulah kita asah. So untuk bacaan kita tadi, bacaan Al-Quran tadi menjadi betul-betul tajam dan menusuk ke jiwa pesakit, perlulah dengan bacaan yang terbaik, tajwid yang baik, sebutan huruf makhraj yang baik. Kemudian selain daripada bacaan tadi, kita perlulah diniatkan untuk kesembuhan, diniatkan untuk menarik rahmat Allah, diniatkan untuk menghancurkan sihir, diniat untuk menghancurkan saka, diniat untuk menghancurkan segala gangguan jin. Okey, niat ni akan memberikan satu kejituan, ketepatan, tepat menusuk kepada pesakit. Selain daripada bacaan ayat ruqyah, frekuensi suara dengan niat keyakinan kita tadi, kita gandingkan pula dengan teknik yang ampuh, sambil kita menepuk, sambil kita memicit. Ini kita mengibaratkan kita dah ada pedang yang tajam, tapi kita perlu ada teknik pula untuk bermain pedang. So kalau kita ada pedang yang tajam tapi kita tak pernah belajar langsung cara nak bertempur menggunakan pedang, agak mustahil untuk kita menang. So maksudnya kita dah ada senjata pedang yang tajam, kita juga perlu belajar dan tahu cara untuk menghayun pedang, menikam pedang, nak melibas dan sebagainya. So teknik-teknik ruqyah tadilah, sambil kita membaca ayat ruqyah, sambil kita menepuk, sambil kita memicit, sambil kita azan, beri minum air jampi, mengusap. Itu semua teknik-teknik yang perlu kita gandingkan bersama-sama sesi rawatan ruqyah. Yang seterusnya, kita perlu kenal, kita nak lawan dengan gangguan jin yang ada dalam badan pesakit. Kita perlu kenal tipu daya dia. So kita perlu tahu lega asal usul jin tadi. Kita kena perlu tahu tauhid, kena memperbetulkan tauhid si jin, apa makan minum dia. So kalau kita kenal, insya-Allah kita boleh counter. Banyak kes bila saya ruqyah pesakit tu kerasukan, dia bagi tahu Tok Bomoh tu bagi makan jin, bagi makan darah dan asap. Maka kita sebagai perawat perlu memperbetulkan akidah si jin tadi. Rasulullah dah menjanjikan makanan kamu untuk jin adalah daripada tulang-tulang sisa makanan manusia dan juga najis-najis haiwan. So ini antara salah satu contoh. So kita perlu kenal tempat duduk, dan kalau dia kata ini budak ni adalah tempat dia duduk dan sebagainya, kita kena bagi tahu balik tempat tinggal kamu telah pun diceritakan oleh Rasulullah di Gunung Ganang, di tempat-tempat yang sunyi, di laut, di hutan.
So kamu pergi duduk situ lah, jangan duduk dalam badan manusia, haram hukum dia. So selain daripada tu, kita perlu gandingkan tadi dengan kita dah ada pedang. Pedang tadi kita dah tajam. Kita pun dah belajar cara bermain pedang. So bila kita nak masuk ke medan perang, kita juga mestilah kena pakai baju, kelengkapan untuk berperang lah. Kita kena pakai baju perisai, kita kena pakai baju yang berantai, barulah kita untuk bersedia sepenuhnya untuk berperang lah, untuk berperang dengan makhluk jin ni tadi. So maksudnya kita perlu membuat persediaan yang sangat-sangat rapi dalam kita nak bertembung, dalam kita nak bertempur dengan ayat-ayat ruqyah dengan jin tadi. So kesemua aspek ni lah yang perlu pesakit tu faham, dan juga perawat semestinya baru kena faham. Sebab barulah apa yang kita bacakan tadi akan memberi kesan yang maksimum kepada si pesakit. Dia jangan semata-mata baca membuta tuli sahaja tanpa sebarang ilmu, membaca pula dalam keadaan tajwid yang tidak tepat, rosak dari segi sebutan dia. Kemudian teknik pun kita perlulah bertepatan dengan sunnah, apa yang diajarkan oleh guru dan ulama. Kita kenal musuh kita dan seterusnya kita mengamalkan benteng-benteng diri yang ampuh. Barulah kita boleh bertempur dengan jayanya di medan perang. Okey. So ini topik ni dia nampak simple, tapi nampak simple ni lah menjadi bagi saya core dalam rawatan ruqyah. Okey. Kalau kita faham kita faham akan bagaimana Al-Quran tu boleh menyembuhkan, barulah apa yang kita bacakan tu akan menjadi bunga-bunga kesembuhan, barulah akan mendatangkan rahmat kepada si pesakit. So benda ni juga selain daripada tu kita perlu latihan. Okay, nasihat saya sebagai pesakit, sebagai perawat, untuk kita memahirkan bacaan. So perlulah kena buat latihan. Sebab memang kalau pengalaman saya, walaupun kita dah hafal ayat-ayat ruqyah, tapi bila kita bacakan kepada pesakit, kita boleh lupa. Kita boleh lupa ayat-ayat tu, ayat kursi pun boleh tak ingat. Kadang-kadang Al-Fatihah pun boleh lupa sebab gangguan serangan daripada jin tadi menyebabkan kita rasa gugup, gemetar, lalu terlupa. So kalau tanya saya, teruskan sahaja membaca, baca lagi kepada pesakit, baca lagi kepada diri sendiri. Lama kelamaan kita akan datang kemahiran, kita akan datang keyakinan. Mungkin kali pertama kita baca sambil kita tepuk, mungkin kita tak ada rasa sendawa lagi, tak ada rasa nak muntah lagi. Tapi bila kita baca lagi, masuk selama 2 bulan, bila kita dah beramal lebih daripada 2 bulan, 3 bulan, maka pada time tu kita baca sambil kita picit jari, sambil kita picit di point tertentu, kita tepuk di bahu, maka kita akan nampak reaksi-reaksi. Kalau bagi memang pelajar-pelajar yang memang belajar rawatan Islam, bila nak start merawat, insya-Allah bila semakin lama kita beramal, semakin banyak ayat Al-Quran yang ayat ruqyah ni kita baca setiap hari, insya-Allah kita akan menjadi semakin tajam, semakin bisa, semakin berbisa, semakin bertepatan dengan apa yang kita nak rawat tu lah. Dan pada waktu tu baru kita akan nampak reaksi-reaksi daripada pesakit, muntah, sendawa dan sebagainya. So mungkin pengalaman saya, kalau pesakit yang kita bacakan tu masih di antara 1 hingga orang pesakit yang pertama hingga ke 10 orang, mungkin tak akan nampak sangat reaksi-reaksi muntah dia. Tapi bila kita rawat lagi ruqyah, mungkin untuk pesakit yang dah masuk ke 15 orang ke 20 orang, kita akan nampak sendiri reaksi-reaksi dia. Kalau saya sendiri personally, 10 orang yang pertama tu memang saya bacakan ruqyah, pesakit tak ada reaksi apa-apa. Saya tepuk, saya picit, tak muntah, tak ada sendawa, tak ada apa-apa. Tapi alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, bila masuk pesakit yang ke-11 yang ke atas, bila saya baca, saya dapat lihat reaksi pesakit tu dah mula sendawa.
Pada waktu itulah barulah ya Allah betapa besarnya mukjizat Al-Quran ni. Bila aku bacakan kepada umatmu, kita nampak reaksi pesakit tu sendawa, dan alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, bila selesai sesi rawatan ruqyah, pesakit tu bagi tahu dada dia dah rasa lapang, bahu dia dah rasa ringan. Kalau tidak dia sakit-sakit kepala. Alhamdulillah, selepas kita baca tu, lepas sendawa tu, dia rasa semakin ringan badan dia. So tak dapat lari tidak, kita kena sentiasa mempraktikkan bacaan. Kita kena sentiasa praktikkan, baca lagi, baca sebanyak mungkin. Bacalah banyak kali, barulah kita akan dapat dia punya manisnya membaca ayat-ayat ruqyah. So sebab tu kadang-kadang banyak orang kata apa nak buat bila jadi macam ni, apa nak buat jadi macam ni. So jawapan saya sebenarnya hampir sama je. Kita baca saja ayat ruqyah sambil saya tepuk, sambil saya picit. So sudah tentulah kalau nak compare saya baca dengan tuan-tuan baca, mungkin berbeza dari segi bilangan. Saya membaca ayat ruqyah ni daripada tahun 2010. Tahun 2010 saya mengamalkan membaca ayat ruqyah ni. Tiap hari saya baca. So bila saya ada pesakit, kalau sehari 2-3 orang pesakit, 2-3 round baca ayat ruqyah. So sampai ke sekarang tahun 2023, dah berapa round saya baca ayat ruqyah. So bila semakin saya membaca, semakin saya beramal, semakin saya faham akan tipu daya setan ni, tipu daya iblis ni. So jin tadi dia nak merasuk ke, dia nak mengilai ke, dia nak ketawa ke, saya dah tak heran dah. Saya dah tak takut dah. Sedangkan kalau waktu mula-mula saya membuat rawatan, bila pesakit tu mengilai ke, ketawa ke, saya sendiri akan rasa sedikit gementar lah. Gementar, rasa takut dan sebagainya, sebab kita tak biasa, kita tak pernah. Tapi bila dah semakin lama kita mengamalkan membaca ayat ruqyah, semakin ramai pesakit yang saya hadap, maka rasa gementar dan takut tu dah jadi biasa. So kalau tuan tanya saya sekarang dah berapa ramai yang saya dah ruqyah, so saya rasa dah almost dekat-dekat 10,000 orang dah. So bila dah semakin ramai, dekat-dekat 10,000 orang dah saya jumpa, saya merawat. So dah macam-macam ragam pesakit yang saya jumpa, yang menangis, yang buat-buat nangis, yang muntah, yang bersilat, semuanya saya dah jumpa. So jadi kalau saya dah kerap berjumpa pesakit-pesakit yang bersilat dan sebagainya, maka bila jumpa lagi pesakit yang bersilat pun saya dah tak ada rasa takut-takut lagi lah, saya dah tak rasa gementar lagi lah. Itulah yang membezakan antara apa yang perawat baca dan apa yang pesakit baca. So sebagai pesakit, mungkin di peringkat awal ni masih baca tak lancar, tajwid masih tak betul lagi. So kena perbetulkan tajwid tu. So baca pula dengan niat, keyakinan yang masih kurang. So kita gandakan ilmu kita. So alhamdulillah dengan masuk kelas-kelas seperti kuliah-kuliah mingguan ni, tak dapat, memang akan menambahkan keyakinan kita, menambahkan ilmu kita sedikit sebanyak. Okay. So kalau boleh tu sebaik-baiknya belajar secara berdepan lah, belajar secara berdepan supaya kita lebih nampak teknik-teknik tu dengan lebih tepat. So itu antara nasihat-nasihat kita, nasihat-nasihat saya dalam mengamalkan bacaan ayat-ayat ruqyah. So insyaAllah Ustaz Sinar dia dah PM saya, dia baru sampai rumah. Kita tunggu sekejap. Kalau ada soalan sementara saya nak menunggu Ustaz Sinar, boleh type soalan juga sementara saya nak tunggu Ustaz Sinar. Untuk soalan Tuan Daripada Zaki Isa, boleh tak tolong share screen dalam bentuk presentation supaya slide lebih besar dan jelas. So saya kalau buat slide ni saya minta maaf. Kalau slide biasanya saya hanya akan sharekan slide tu untuk orang yang attend, yang hadir kuliah-kuliah ataupun kursus secara berdepan sahaja. So ini adalah kuliah online secara percuma. So kita memberi presentation sahaja. So tuan-tuan dan puan-puan sepatutnya kena ambil kesempatan ni untuk mencatat lah ataupun screenshot apa yang kita pamerkan.
So saya tak akan beri slide kopi untuk peserta, melainkan khusus-khusus yang memang berbayar, yang betul-betul hadir di depan saya, itu insyaAllah saya akan bagi slide hard copy dan juga saya akan bagi soft copy slide juga insyaAllah. Okey, boleh selain sementara slide saya pada hari ini sudah habis, so insyaAllah saya menunggu kehadiran Ustaz Sinar. Kalau ada soalan sementara nak tunggu Ustaz Sinar masuk, boleh bertanyakan soalan sementara nak menunggu Ustaz Sinar masuk. Okay. Bagaimana kita nak tahu seseorang itu ada terkena sihir atau saka atau kerasukan? Ini kita nak tahu seseorang itu sakit terkena sihir ataupun apa, kita perlulah tengok kepada simptom-simptom dan tanda-tanda dia. So dalam grup Telegram tu dah banyak kali dah kita post tentang tanda-tanda gangguan jin. So gangguan jin ni dia tak akan datang tanpa tanda. Sihir dia ada tanda-tanda sihir, saka ada tanda-tanda saka, santau ada tanda-tanda dia. So bagaimana kita nak tahu? Kita kena tengok kepada simptom-simptom yang dialami. So sebagai seorang perawat, bila kita nak merawat pesakit, kita kena tanya kat dia. Kita kena tanya kat dia mimpi apa. Dia mimpi sekian-sekian, dia mimpi ular hitam. Kalau mimpi ular hitam, ada berkemungkinan itu adalah daripada gangguan saka, gangguan sihir. So bila kita tanya pula, dia kata dia ada mimpi baby, pegang baby, peluk baby, menyusukan baby. Itu antara simptom-simptom adanya gangguan jin saka ataupun jin asyik ataupun jin pendamping. So kalau kita tanya-tanya dia pula, dia ada batuk-batuk berdarah, dia ada kulit-kulit kering, kuku-kuku hitam dan sebagainya. Itu antara tanda-tanda terkena santau. So kesemua tanda-tanda ni pun sudah pun kita buat kelas online. Cuma kita buat kelas online tu secara separate lah. Ada yang kelas yang kita ceritakan tentang bab sihir saja, termasuklah simptom-simptom dan tanda-tanda. Ada kelas yang tajuk yang lain, kita ceritakan tentang tanda-tanda saka. So kena tengok balik kuliah-kuliah yang lepas tentang saka, tentang sihir, tentang santau, kesemuanya kelas-kelas yang lepas tu sudah pun di-upload dalam YouTube channel saya. So kena rajin-rajin membuka channel YouTube saya untuk tengok untuk tengok kuliah-kuliah yang lepas. Sama ada nak tengok di YouTube saya pun boleh ataupun nak tengok di TikTok saya juga boleh. So di TikTok saya juga banyak dah saya buat video-video pendek tentang tanda-tanda terkena sihir, tanda-tanda ada jin saka. Yang terbaru hari ini saya post tentang simptom-simptom apa itu penyakit ain dan sebagainya. So kita kena tengok melalui simptom-simptom. Daripada kerasukan kita tak boleh nak nampak apa-apa. Dia menjerit sama saja. Jin sihir pun dia menjerit, jin saka pun dia menjerit. Cuma kalau dia berdialog tu kita tengoklah. Kita sebab tu kita tengok apa yang dia cakap. Okay. So bagi saya macam mana kita nak tahu pesakit tu terkena gangguan apa dan sebagainya, kita kena kenal pasti melalui simptom-simptom dan tanda-tanda dia. Tapi kalau yang datang buat rawatan dengan saya tidak begitu nak memfokuskan sangat apa simptom-simptom ni, sebab kalau sihir pun daripada gangguan jin, saka pun daripada gangguan jin, santau pun daripada gangguan jin, ain juga ada campur tangan dengan jin. So saya biasanya bacakan sahaja kesemua ayat-ayat ruqyah tanpa saya mempedulikan sangat dia sihir atau saka atau apa. Sebab yang paling mustahak kita baca je ayat ruqyah dengan niat untuk menarik rahmat Allah. So apa pun gangguan yang ada pada pesakit, insya-Allah akan hancur, akan musnah. So kita perbetulkan niat saja. Sebab kalau tuan niat untuk sihir, bimbang pesakit tu dia bukan sihir, dia mungkin jin asyik. So nanti kita niat ke sihir tak kena pada jin asyik. So saya memang niat saya agak umum untuk menarik rahmat
Niat saya umum untuk menarik rahmat, tapi insya-Allah dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ni bertepatan, tepat kepada semua jenis gangguan jin. Tak kiralah sihir ke, tak kiralah saka ke, tak kiralah jin asyik ke, insya-Allah akan kena dan insya-Allah akan hancur dan musnah. Itu cara saya lah. Saya sangat-sangat jarang untuk memberitahu secara tepat ini adalah sihir, ini adalah saka. Saya akan bacakan sahaja ke semua ayat-ayat ruqyah untuk kesembuhan. Okey. Kalau ada soalan boleh teruskan dengan soalan. Kita menunggu kehadiran dari Ustaz Tina sekejap lagi. Sementara nak tunggu, kalau ada soalan boleh bertanya soalan, insya-Allah. Nak tanya soalan secara langsung bercakap juga boleh. Boleh open mic dan bercakap. Kalau nak type juga boleh, insya-Allah. Kalau ada soalan boleh bertanyakan soalan. Adakah ayat-ayat ruqyah yang boleh kita bacakan mana-mana yang kita tahu saja? Ya, tak ada masalah pun. Kita nak baca yang mana pun. Ini dalam kuliah minggu lepas pun kita dah jawab. Dalam kuliah minggu lepas pun kita jawab. Ada soalan, perlukah kita baca ayat-ayat yang 20 kelompok tu sahaja ataupun mana-mana ayat? Kita kena faham. Saya dah beritahu minggu lepas, keseluruhan Al-Quran itu adalah penawar. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Keseluruhan ayat-ayat ruqyah, keseluruhan Al-Quran itu adalah sebelum ni pun saya dalam kuliah minggu lepas pun saya dah jelaskan bahawa keseluruhan Al-Quran itu adalah penawar dan juga penyembuh. Kita boleh baca mana-mana sahaja ayat daripada Al-Quran. Mana-mana sahaja ayat daripada Al-Quran dengan tujuan untuk kesembuhan. Tak ada masalah, boleh. Tak semestinya hanya ayat-ayat yang saya ajar sahaja, yang Ustaz Sinar ajar sahaja. Cuma kita mengambil keberkatan daripada amalan guru-guru, ulama'. Ada ayat-ayat yang lebih dikhususkan untuk kita baca sebagai rawatan. Misalnya saya membaca 20 ayat, 20 ayat asas untuk rawatan ruqyah. Kalaulah 20 ayat tu kita tak hafal, kita boleh bacakanlah mana-mana ayat yang kita hafal. So kalau kata kita memang amal 3 kul sahaja, Al-Fatihah, ayat kursi 3 kul, itu yang kita hafal, maka itulah yang kita bacakan sebagai ayat ruqyah. Cuma mungkin kita gandakan, janganlah kita baca satu saja, pendek sangat. So kita baca Al-Fatihah 7 kali, ayat kursi 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali. So tak ada masalah. So kalau kita tak boleh baca 20 ayat ruqyah seperti mana saya baca, seperti mana Ustaz Sinar baca, kita bacakan saja bacaan-bacaan ringkas Al-Fatihah, ayat kursi, Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tapi kita gandakan bilangan-bilangan dia. Kita baca setiap ayat tu menjadi 7 kali, menjadi 11 kali pun boleh, tak ada masalah. So yang penting kita bacakan dengan banyak supaya moga-moga semakin banyak rahmat Allah turun kepada kita. Okey, insya-Allah. Soalan daripada Ustaz Yusof, salam coach, apakah binatang peliharaan seperti kucing juga boleh diganggu atau dirasuk jin? Ya, binatang-binatang peliharaan kita, binatang-binatang ternakan kita juga tidak terkecuali boleh diganggu oleh jin ataupun sihir. Banyak kes juga yang saya jumpa di media sosial pun banyak. Kedai-kedai menjaga kucing, kedai-kedai spa kucing, orang menghantar sihir kepada kedai dan tuan kedai. Jadi binatang-binatang kucing yang di dalam kedai itu juga terkena tempias sihir tersebut, mereka jadi sakit-sakit, muntah darah dan juga akhirnya mati. So saya juga ada pernah juga kes binatang-binatang lembu ternakan juga kerap sakit-sakit dan mati, dah kurus dan sebagainya. So saya sendiri juga kalau kucing saya sendiri pun kalau nampak dia sakit, dia tak sihat,
saya memang ambil dia letak di atas riba saya sambil saya membacakan surah Al-Fatihah, sambil saya mengusap perut dia, mengusap kepala dia sambil baca ayat kursi. Sama juga, kita juga boleh meruqyah binatang-binatang peliharaan kita seperti kucing ke apa-apa haiwan lain yang memang jinak tu, sambil kita membaca ayat ruqyah, sambil kita mengusap kepada kepala dia, badan dia. Dan memang kalau saya tengok tabiat antara kucing saya juga, bila nak solat, kucing-kucing saya ni mereka akan berada di sekeliling sekitar sejadah kami. So biasanya saya solat jemaah satu keluarga. Kucing-kucing saya ni pun dia tak akan lari jauh. Dia akan duduk berhampiran dengan tikar-tikar sejadah saya. Kadang-kadang dia lepak duduk atas tikar sejadah saya. So bermaksud kadang-kadang mereka juga berminat, berhajat untuk mendengar bacaan-bacaan semasa kita solat. So biasanya selepas solat, zikir-zikir selepas solat tu, sambil saya baca zikir-zikir tu, sambil saya usap kepala-kepala kucing saya, badan-badan kucing saya. Mudah-mudahan zikir-zikir yang saya bacakan selepas solat tadi akan ada manfaat kepada kucing-kucing saya. Kalau mereka sakit ke, mudah-mudahan mereka juga akan sembuh sebab mendengar bacaan Al-Quran dan juga mendengar bacaan-bacaan zikir daripada saya tadi. Okey, alhamdulillah soalan yang cantik daripada Ustaz Yusof. Ada soalan lain boleh teruskan? Okey, alhamdulillah Ustaz Sinar pun baru masuk. Selain daripada tu, tadi saya cakap kita dah buka kepada sesi soal jawab tadi. Kalau ada soalan boleh teruskan type dulu soalan. Saya akan menyerahkan majlis saya kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah, dan pada masa yang sama untuk peserta yang lain boleh terus menaip soalan. InsyaAllah nanti pada pukul 10.30 kita akan cuba masuk sesi soal jawab, dan insyaAllah kalau boleh saya juga nak tamat pada pukul 11 sebab pukul 11 saya ada urusan nak jumpa sahabat saya sekejap. So insyaAllah tanpa saya buang masa, saya serahkan majlis kepada Ustaz Sinar untuk meneruskan sesi kuliah rangkaian kedua. Terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya outstation, jadi baru sampai. Tadi ada saya message Coach untuk Coach yang memulakan kuliah pertama. Jadi untuk tidak membuang masa, kita terus masuk kepada tajuk kita kuliah kita yang kedua, iaitu bagaimana peruqyah membeli ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan bacaan ruqyah. Saya akan buka slide. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kuliah kita kali ini kita akan belajar bagaimana peruqyah memilih ayat atau doa untuk dibaca bersesuaian dengan penyakit yang dideritai pesakit. Dalam kuliah ini akan diberikan prinsip-prinsip umum yang boleh dijadikan panduan umum oleh pelajar ruqyah untuk memilih ayat sesuai dengan penyakit yang dialami. Sesuai untuk kuliah kali ini, sesuai untuk peruqyah yang baru berkecimpung dalam dunia ruqyah maupun juga pesakit dan juga orang yang peminat ruqyah yang mungkin meruqyah keluarga sendiri, isteri, anak. Sebab sekurang-kurangnya apabila kita tahu bagaimana panduan mencari ayat untuk rawatan penyakit, jadi kalau kita tidak jumpa peruqyah untuk ditanya soalan, apa ayat hendak dibaca jika sakit kanser, apa ayat dibaca jika sakit kerasukan jin, apa ayat dibaca jika penyakit diganggu jin asyik. Kurang-kurangnya kita ada panduan umum untuk kita sendiri mencari ayat dan membaca untuk merawat diri kita, istri, ibu bapa, adik-beradik, anak dan sebagainya.
Jadi inilah kepentingan kuliah pada malam ini. Dan kuliah ini didasarkan base daripada kitab Ustaz Muhammad Faizal, tetapi tidak sepenuhnya daripada kitab beliau semata-mata, tetapi dicampur juga dengan ilmu-ilmu tambahan yang ada pada diri saya dengan susunan saya susun sendiri. Jadi kita masuk slide seterusnya. Pertama, kita kena ingat apapun di mana cerita pasal ruqyah, dia punya titik mula dia. Asas dia seperti yang terpapar di skrin saudara-saudari sekalian. Ini asas dia. Apapun kita ingin baca ayat Quran kah, kita ingin baca zikir kah, Asmaul Husna kah, kita ingin baca doa-doa dari hadis Nabi atau doa yang diajar, contohnya ikrar pemutus hubungan jin yang bukan daripada hadis, bukan daripada ayat Quran. 3 ciri asas ini mesti ada. Malah ada peruqyah berpengalaman atau ulama memberikan lebih dari 3 asas dia. Tapi paling sikit, basic ada 3. Mesti ada 3 nih. Kalau salah satu tidak ada, bermakna bukan ruqyah syariah. Simple saja. Salah satu daripada 3 syarat ini tidak ada, itu bukan ruqyah syariah. Kalau ada, mungkin ruqyah syariah. Karena tengok lagi bahagian lain. Adab meruqyah. Kalau perawat itu merawat, baca ayat Quran, tapi merawat berdua-duaan saja dengan pesakit perempuan di rumah perawat lelaki, tidak ada orang lain, hanya mereka berdua, itu pun bukan ruqyah syariah, walaupun dia baca ayat Quran. Sebab dia melanggar etika Islamik, etika syariat, yaitu tidak boleh lelaki dan perempuan berkhalwat berdua-duaan kalau bukan mahram atau bukan suami istri. Jadi kita ulang kaji balik, ini pernah disampaikan kuliah-kuliah yang awal. Jadi kita sampaikan, ini kena ingat, kena semat di hati, kena program di komputer otak kita, ini paling asas. Kalau ini dilanggar, tidak cukup syarat, tak payah lagi lah nak bincang benda lain. Tolaklah apapun ilmu yang kita jumpa di YouTube dan dimanapun, kalau tidak selaras dengan 3 ini, dia bukan ruqyah syariah. Tes yang paling straightforward, yaitu pertama, ruqyah hendaklah dengan membaca firman Allah Ta'ala. Bila kita sebut firman Allah Ta'ala, bermaksud ayat-ayat Al-Quran. Dan juga boleh juga nama-nama Allah yang biasa kita sebut Asmaul Husna. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Jabbar, ataupun sifat-sifatnya. Ya Allah yang Maha Pengasih, Ya Allah yang Maha Kuat, bantulah aku. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, Maha mengatur, mentadbir urusan makhluknya. Dengan rahmatmu, sifat Allah, rahmatmu, aku memohon pertolongan. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Nah, artinya mesti sama ada kita, mesti dalam bacaan kita, mesti ada kita baca ayat Quran, ataupun nama-nama Allah, dan ataupun sifat-sifatnya. Nanti mungkin kuliah-kuliah akan datang baru dikupas lagi. Ini diulang kaji dulu, ini asas dia. Baru boleh dikupas. Sebab ada kupasan dia. Adakah ya karajin yang orang kata itu sebenarnya nama Allah tapi dalam bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, boleh dibaca kah? Tidak. Nah, itu kita akan bincang kuliah akan datang. Jika ada kesempatan. Okey. Asas kedua, ruqyah hendaklah menggunakan bahasa Arab. Kalau kita bukan orang Arab, tak pandai berbahasa Arab, kecuali baca Al-Quran kita pandai, maka kita bolehlah guna bahasa lain. Kalau kita orang Melayu, bahasa Melayu. Kalau kita orang Cina, bahasa Cina. Tapi kita mesti tahu maknanya. Jangan kita orang Melayu, tapi diajar
bahasa Jawa kuno yang kita tidak tahu maknanya. Bila kita tanya yang orang mengajar itu, dia pun sendiri tidak tahu apa maknanya. Kalau makna sebenarnya itu bahasa Jawa kuno, memuji iblis, memanggil setan dengan nama-nama setannya ada banyak. Kita baca ya, jadi masalah itu. Bukan kita menghalau jin, kita didampingi jin. Yang ketiga, ini yang selalu orang miss, selalu orang terlupa, selalu orang terlepas pandang. Yang ketiga ini, dia baca ayat Quran, dia baca Asmaul Husna, Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Dia baca sifat-sifat Allah, dia baca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah. Yang Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas alim. Dalam doa itu ada menyebut sifat-sifat Allah yang maha mendengar, maha mengetahui. Tapi nomor 3 selalu terlupa. Selalu orang kata, baca ayat ni, power, ini ayat power, mesti sembuh punya, mesti jadi kebal. Orang lupa yang ketiga, yaitu yang ketiga, syarat ketiga, kita harus meyakini bahawa yang memberikan pengaruh, sembuhkah, dilindungikah daripada bencana, musibah dan diberikan kesembuhan, kita mesti makin bukanlah daripada ruqyah itu sendiri, bukan daripada bacaan itu semata-mata, bukan kerana teori gelombang semata-mata, bukan hanya teori elektromagnetik semata-mata, tetapi yang memberi pengaruh apabila kita membaca ayat-ayat ruqyah, yang memberi pengaruh adalah izin dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan teori gelombang, bukan teori elektromagnet, bukan law of attraction, tetapi kerana Allah Maha berkuasa, Allah makbulkan doa kita. Ini yang orang selalu terlepas pandang. Jadi maksudnya apa? Kita percaya bahawa Allah yang menyembuhkan dan bukan perawat yang menyembuhkan. Kita juga percaya bukan bacaan itu semata-mata yang menyembuhkan, tetapi Allah yang menyembuhkan. Jangan kata kita tak ingin baca jampi mentera, mambang kuning, mambang biru, wahai si mambang, panaku pana marifatku pada gunung-gunung runtuh, kupana batu-batu pecah, kupana kayu-kayu belah, kupana air-air tenang. Bukan sama kita kononnya tak bacalah mentera tu. Kita baca ayat Quran, tapi hati kita percaya ayat Quran. Kalau dibaca waja'alna min baini aidihim saddaw wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun, terus kita boleh hilang daripada pandangan mata, atau kita boleh kunci jin semata-mata dengan ayat itu, bukan dengan izin Allah. Di sana pun walaupun kita baca ayat Quran, masih bukan ruqyah syariah kalau syarat nomor 3 itu tidak ada. Jadi kita kena ingat ini, saya ringkaskan sahaja pada malam ini. InsyaAllah nanti kita boleh adakan kuliah sesi kedua, kita boleh sambung, kembangkan lagi perkara ini kalau kita tidak dapat kupas secara mendalam malam ini. Saya ringkaskan saya dulu. Okey. Jadi bagaimana cara kita memilih ayat? Kalau menurut Ustaz Muhammad Faizar, dia ada tiga cara. Dan bahasa yang dia gunakan, saya ubah suai sebab bahasa yang dia gunakan bahasa Indonesia. Ada perkataan sapu jagat yang sebahagian kita mungkin tidak akan faham. Jadi saya ubah ayatnya tu menjadi ayat yang dalam bahasa Malaysia yang kita mudah faham. Sebenarnya bukan, kalau bagi saya ada 4. Tapi yang dikatakan Ustaz Muhammad Faizar ada 3. Kalau sempat saya bagi tahu apakah panduan yang keempat. Okey, kita terus kepada teknik-teknik atau prinsip-prinsip bagaimana peruqyah memilih ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan bacaan ruqyah. Pertama, kita memilih ayat-ayat Al-Quran yang ada disebut dalam kandidatnya dalam hadis. Dan ini kalau Ustaz Faizar dia gunakan istilah ayat-ayat sapu jagat. Maksudnya inilah ayat-ayat umum yang standard. Kalau bahasa Indonesia disebut standar, yang biasa dibaca.
Sebab ada hadisnya, ada atau ayat-ayat Quran sendiri ada menyebut tentang sifat ataupun ada hadis menyebut. Nanti kita akan kupas jika ada masa. Okey, kedua, memilih ayat-ayat Al-Quran yang diajar oleh ulama dan peruqyah berpengalaman. Ketiga, memilih ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat atau kiasan makna. Dan keempat dia, yang tidak ada sempat saya tambah di sini, yaitu berdasarkan pengalaman kita sendiri. Katakan kita sedang merawat seseorang, isteri ke anak, ibu bapa ke adik-beradik, kerasukan. Kita dah baca ayat-ayat, tiba-tiba ada naluri kita ingin baca satu ayat. Ayat daripada surah Al-Kahfi contohnya. Terlalu jarang kita baca, tapi untuk bacaan ruqyah, tapi kita memang ada hafal ayat itu dan kita cuba baca. Dan bila kita baca, ada reaksi yang bagus. Jin tu kesakitan ke, atau jin tu nak keluar ke, atau jin tu menangis yang merasuk badan pesakit, dia menangis, dia ingin, dia katakan dia masuk Islam ke contohnya. Jadi dari kita punya pengalaman sendiri, kita akan selalulah baca ayat tu. Macam saya suka baca ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Ayat dari surah Yasin. Saya suka baca ayat tu untuk berbagai situasi. Jadi bolehlah dibaca ayat itu, sebab selalu memberi kesan positif bila saya baca. Ada kesan yang saya tidak akan uraikan lebih lanjut, mungkin di kemudian hari. Kita boleh buat lagi mungkin sesi seterusnya kupasan untuk topik ini. Jadi kita masuk ke slide seterusnya. Ini adalah contoh ayat-ayat Al-Quran yang ada disebut fadilatnya dalam hadis. Contohnya ayat Al-Fatih, surah Al-Fatihah. Ada hadis tentang sahabat Nabi merawat dengan Al-Fatihah atau kampung yang disengat kalajengking. Ada riwayat lain mengatakan dia dipatuk ular. Ayat kursi. Ayat kursi ada beberapa hadis tentang ayat kursi. Antara dia jin yang mencuri di Baitul Mal. Dan akhirnya dia mengajar setelah beberapa malam ditangkap. Dia kata sesiapa yang ingin tidur baca ayat kursi maka terhindar daripada gangguan mereka, gangguan jin. Ketiga, 2 ayat akhir surah Al-Baqarah. Ada setengah mengatakan 3 ayat akhir, ada yang mengatakan 2 ayat akhir, dan ada hadisnya. Surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas ada hadisnya. Surah penuh Al-Baqarah, satu surah penuh pun ada hadisnya. Ini sebagai contoh. Jadi kita tengok satu contoh saja untuk surah Al-Baqarah yang ada hadisnya. Saya baca satu contoh ni yang surah Al-Baqarah boleh dijadikan bacaan ruqyah sebab ada hadisnya. Inilah salah satu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Zaid bahawa ia mendengar Abu Salam berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahili, ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran kerana ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Baca Quran, kita ada kebaikannya di hari akhirat nanti, di padang mahsyar. Lepas tu dalam hadis tu diteruskan, dikatakan bacalah Zahrawain. Apakah itu Zahrawain? Yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Nabi Muhammad SAW menyebut kalau dua-dua surah ini disebut Az-Zahrawain. Dan apa kata Nabi Muhammad? Bacalah Az-Zahrawain, yaitu surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, kerana keduanya akan datang pada hari kiamat nanti seperti 2 tumpuk awan menaungi pembacanya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Kita tidak akan huraikan di situ. Yang kita nak fokus yang terakhir tu. Nabi berkata, bacalah Al-Baqarah kerana dengan membacanya akan beroleh barakah. Barakah ni umum, berbagai manfaat. Dan Nabi teruskan, dan dengan tidak membacanya akan menyebabkan penyesalan.
dan pembacanya tidak dapat dikuasai ataupun dikalahkan oleh tukang-tukang sihir. Dengan jelas Nabi mengatakan siapa baca surah Al-Baqarah tidak dapat dikalahkan oleh tukang sihir. Siapa yang ada baca surah Al-Baqarah tapi masih juga sakit gangguan jin, dia kena berguru lebih lanjut lagi. Sebab ada sudut-sudut tertentu, poin-poin tertentu ada kelemahan yang perlu ditutup. Mungkin dia ada masih menyimpan azimat, akidah yang masih belum lurus, dan sebagainya. Dia perlu berjumpa selalu dengan peruqyah untuk belajar. Di mana bukan ayat itu yang ada masalah, kesilapan, kelemahan, tetapi diri orang itu yang mungkin ada kelemahan. Yang dia mungkin tidak nampak, perlu ada peruqyah berpengalaman yang beritahu dah di mana kelemahan dia. Oke, kita ringkaskan, dan ini adalah hadis riwayat Muslim. Status hadis ini sahih. Artinya ini hadis sahih dari Nabi. Nabi bersifat al-amin, tidak pernah berbohong. Jadi ini hadis betul. Kita mesti yakin hadis ini sahih, Nabi tidak pernah berbohong. Oke, seterusnya ada lagi satu fadilat, tapi saya tidak akan baca hadis ini, bacalah sendiri sebab kita ingin meringkaskan masa. Ini berkenan khawatim surah Al-Baqarah, yaitu ayat akhir surah Al-Baqarah. Saya tidak akan baca, kita coba ringkaskan. Oke, sekarang perkara kedua pula, bagaimana panduan memilih ayat-ayat Al-Quran adalah dengan mengamalkan apa yang diajar oleh ulama dan peruqyah berpengalaman. Contoh, ayat-ayat ruqyah ada yang diajar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dan ayat-ayat ruqyah yang diajar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini, dia mirip manzil, dan dia adalah ayat yang selalu Ustadz Farhan ajar, yang Coach Kamarul ajar ada di dalam bukunya tuh, buku pocket book, buku saku itu boleh beli dari Coach Kamarul. Dan juga inilah juga yang selalu saya amalkan, yang 20 kelompok ayat tuh. Dan ada juga ayat-ayat ruqyah yang diajar oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Ma'ni. Ada yang banyak sampai 50 ayat, ada yang hanya 8 kelompok ayat sahaja. Dan contohnya manzil ini biasa diajar oleh pengasas tablik. Dan contoh lagi surah Al-Qalam ayat 51-52 yang ulama dari zaman dahulu, zaman tabi'in mengajar bahwa ayat ini sesuai untuk merawat penyakit ain. Dan antara yang diajar oleh Syekh Abu Al-Bara Usama bin Yasin Al-Mani, dia ada ajar yang panjang. Dalam kitab dia ada lebih 50 kelompok ayat ruqyah, lebih panjang daripada 20 kelompok ayat. Tapi ada yang dia ajar, dan ini dia ada ajar di Malaysia. Dia ada datang ke Sabah, dia ajar ini kepada kami, para peserta ilmu ruqyah yang ikut kursusnya. Yaitu mudah saja, ada 8 kelompok ayat. Yaitu surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5, ayat kursi, surah Al-Baqarah ayat 285 hingga 286, yaitu khawatim Al-Baqarah, akhir surah Al-Baqarah, surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. 8 ini. Ini Syekh Abu Al-Bara sendiri ajar waktu dia datang ke Malaysia. Waktu kami hadir khusus, dia ajar ini. Kalau tak dapat baca yang panjang, inilah. Insya Allah kalau ada, bukan malam ini, masa-masa akan datang, mungkin boleh saya ajar dan ijazahkan ayat ini. Sebab ayat-ayat ini hampir semua ada, kecuali surah Al-Kafirun ada dalam kelompok 20 ayat ruqyah yang diajar oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali. Dan saya ada belajar 20 kelompok ayat itu daripada Ustadz Sarhan. Ustadz Sarhan juga adalah antara guru saya. Oke, kita cepatkan saja. Kita teruskan. Oke. Ini contoh ayat yang diajar oleh ulama untuk merawat penyakit ain. Surah Al-Qalam ayat 51 hingga 52. Saya tidak akan hurai panjang lebar. Boleh bacalah ayat itu sendiri, boleh coba hafal.
Dan kalau ada sesiapa kena penyakit lain, cubalah baca ni selalu. Untuk baca di air, hembus di air, minum, baca berdepan dengan pesakit. InsyaAllah surah Al-Qalam ayat 51 hingga 52. Dan satu kategori lagi bagaimana panduan kita mencari ayat-ayat yang sesuai untuk dijadikan ruqyah, yaitu memilih ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat atau kiasan makna. Ini kalau tak berapa paham, sebab saya akan uraikan secara laju sahaja, nanti kita boleh ulang kaji, buat kuliah ulang kaji berkenaan topik ini. Jadi saya uraikan secara ringkas sejak kita memilih ayat-ayat Al-Quran yang dia ada dua jenis, dua kategori. Satu, kita memilih ayat Al-Quran yang jelas perkataan dan kalimatnya yang sesuai masalah dihadapi. Sebagai contoh, surah Yunus ayat 81. Dalam surah Yunus ayat 81 memang ada menceritakan tentang sihir. Nabi Musa bertarung dengan ahli sihir Fir'aun dan Nabi Musa menang. Jadi memang ayat itu ada menyebut berkenaan dengan sihir. Jadi kita ambillah kiasan isyarat bahawa ayat itu menceritakan tentang sihir, maka ia boleh dibaca untuk pendinding diri dari terkena sihir. Kalau sudah terkena menjadi penawar sihir. Surah Yunus ayat 81. Satu pula cara kategori satu yang memilih ayat-ayat Al-Quran berdasarkan isyarat atau kiasan. Dia tidak direct, dia tidak jelas, tetapi kita buat kiasan. Sebagai contoh surah Hud ayat 44 dan surah Al-Anbiya ayat 69. Saya coba uraikan secara ringkas. Surah Yunus ini ayat 81 saya tidak akan uraikan panjang lebar sebab ini memang ada dalam kelompok ayat-ayat ruqyah yang 20. Dia sebahagian daripada ayat-ayat pembatal sihir. Tapi kita pergi tengok yang ayat yang kiasan ni. Surah Hud ayat 44. Surah Hud ini ulama zaman dulu dibaca surah Hud ayat 44 untuk merawat hidung yang berdarah. Hidung panas badan, panas kepala, hidung berdarah. Jadi untuk memberhentikan darah keluar dari hidung begitu banyak, dibaca ayat ni. Ayat ini tidak ada cerita berkenaan hidung berdarah. Tetapi ayat ini ada menceritakan, saya baca terjemahannya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah binasanya kaum kafir itu diperintahkan kepada bumi dan langit dengan berkata, wahai bumi, telanlah airmu. Dan wahai langit, berhentilah dari curahan hujanmu. Dan ketika itu surutlah air, serta terlaksanalah perintah Allah itu. Dan bahtera Nabi Nuh itu pun berhenti di atas gunung Judi. Serta diingatkan kepada kaum kafir umumnya. Kebinasaanlah akhirnya bagi orang-orang yang zalim. Tidak ada cerita pasal hidung berdarah. Tetapi diambil kiasan, dalam ayat itu ada disebut, bumi telanlah airmu. Ada yang disebut, langit berhentilah dari curahan hujan. Allah memerintahkan langit untuk berhenti dari turun hujan. Ini kisah Nabi, sebenarnya Nabi Nuh yang banjir. Ada satu ketika banjir besar. Dan ada perkataan surutlah air. Jadi dikiaskan daripada perkataan-perkataan itu seperti surutnya air, maka kita niatkan bahwa darah hidung itu juga adalah sejenis cair. Jadi dengan kita baca ini, kita pun berniat agar Allah surutkan atau berhentikan air darah hidung itu. Dia berdasarkan kiasan. Dia tidak direct, macam tadi direct ada perkataan sihir, ini tiada, tetapi tiada bercakap tentang darah hidung, tetapi ada bercakap dengan air. Hujan diberhentikan daripada turun, air surut. Jadi dikiaskan. Begini panduan dia. Kita ambil lagi satu, surah Al-Anbiya ayat 69. Ini ayat yang famous, popular juga. Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, kami yaitu Allah berfirman, hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim. Ini kisah Nabi Ibrahim dilontar ke unggun api. Nabi Ibrahim tidak terbakar, malah dia rasa api itu sejuk. Sebab Allah perintahkan dalam ayat ini, api yang sifat asalnya panas menjadi sejuk. Dan dikiaskan, cerita ini tidak ada pasal cerita tentang demam, sakit demam. Tapi dikiaskan Nabi Ibrahim boleh dilontar ke dalam
api dan api itu menjadi sejuk, jadi dikiaskan untuk merawat orang yang sakit demam panas. Apabila orang demam panas, suhu badan dia naik, jadi dibacalah ayat ini. Ayat ini ada sebut tentang Nabi Ibrahim merasa sejuk bila dilontar ke dalam api, bermakna kita dengan ini kita kiaskan, kita berniat semoga Allah menyejukkan, dengan baca ayat ini semoga Allah menyejukkan suhu badan pesakit, anak yang sakit demam sakit suhu badannya tinggi untuk jadi sejuk. Jadi berdasarkan kiasan. Jadi saya ringkaskan saja. Jadi penutupnya, kesimpulannya, ini pelajar apabila kita belajar tentang ilmu ini, maka pelajar tahulah. Belum mahir, tapi tahu dan faham bagaimana seorang peruqyah menentukan apa ayat Al-Quran yang perlu dibaca berdasarkan panduan-panduan umum tadi. Sekurang-kurangnya ada 3 panduan untuk menentukan apa ayat-ayat Al-Quran yang perlu dibaca untuk berbagai penyakit. Kalau nak tambah lagi, yang keempat, yaitu berdasarkan pengalaman, insting sendiri. Kita baca, jin tak nak keluar yang merasuk pesakit, tapi kita teringat Allah bagi ilham, kita baca satu ayat dalam Al-Quran, dan jin itu terkesan. Dan bila kita ada merawat lagi pesakit lain, kita baca ayat itu, pun ada kesan yang baik untuk kita. Jin itu cepat dia keluar. Jadi kita pun amal ayat itu dan kita ajar kepada orang lain. Jadi berdasarkan pengalaman pun boleh. Walaupun ayat itu tidak ada, isi kandungannya tidak ada kaitan dengan penyakit. Contohnya macam surah Al-Fatihah lah yang dalam hadis Nabi. Ketua kampung disengat kalajengking. Dalam surah Al-Fatihah tidak ada sebut kalajengking, tidak ada sebut sengatan, tapi boleh diamalkan untuk merawat sakit sengatan kalajengking. Jadi itulah kesimpulan dia. Semoga kuliah ini bermanfaat kepada peserta kuliah dan semoga ia menjadi manfaat dunia dan akhirat. Di dunia kita dapat ilmu perawatan, perawat menggunakan ruqyah syariah. Di akhirat kelak kita dapat pahala kerana menuntut ilmu yang betul. Jadi setakat itu daripada saya. Semoga walaupun saya sampaikan dengan laju, semoga ada manfaat yang diperoleh oleh peserta pada malam ini. Maka saya tutup slide saya ini. Maka dengan ini saya serahkan majlis kita semula kepada moderator kita, kepada sahabat saya, Coach Kamarul Azli. Silakan Coach. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Sinar. Okay, Alhamdulillah, kita selesai 2 sesi kuliah pada malam ni. Kita buka dengan sesi soal jawab, sesi soalan. Kalau ada soalan, boleh type soalan. Nak bercakap secara langsung mengenai soalan juga boleh. InsyaAllah dialu-alukan. InsyaAllah kita akan cuba tamatkan kuliah kita pada malam ni pada pukul 11. Ya. Okey, soalan. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kita nak tahu yang seseorang tu ada jin pencipta? Okey, sebenarnya ini adalah kuliah minggu lepas. Tuan kena tengok video YouTube kuliah minggu lepas. Saya sudah upload di YouTube. Kena tengok simptom-simptom dia. Tadi juga ada orang dah tanya macam mana nak tahu sihir, macam mana nak tahu saka. Kita perlu melihat kepada simptom-simptom dia. Minggu lepas saya dah menceritakan dengan panjang dan lebar simptom-simptom terkena gangguan jin asyik. Panjang. Kalau saya nak cerita hari ni malam ni pun dah menjadi satu kuliah yang baru pula. So kena rujuk semula kuliah minggu lepas. So kalau tuan tak hadir kuliah minggu lepas,
tuan boleh tengok semula di YouTube ataupun di channel TikTok saya. Saya dah upload video-video tu. Okey. Saya tak nak ulang lagi lah soalan jin nasyid ni sebab baru minggu lepas. Kalau dah sebulan yang lalu mungkin saya akan ulas lagi. Ini baru kuliah minggu lepas mengenai jin nasyid. Okey. So saya rasa Ustaz Sinar pun tak ada nak komen topik ni sebab kita baru je buka kuliah minggu lepas. Tapi ada tambahan sedikit, Coach. Okey. Tambahan sedikit dari saya, kalau 2 poin. Pertama, kalau masih juga nak tahu ada jin pencinta atau tidak, datang ke sini, ke Sabah, jumpa saya bacakan ruqyah, kita boleh dapat lihat simptom untuk tentukan. Ataupun kalau terlampau jauh Sabah, datang ke Pahang, jumpa Coach Kamarul Azli, Coach Kamarul bacakan ruqyah, untuk beberapa sesi, kita boleh buat kesimpulan, ada jin asyik atau tidak ada jin asyik. Kalau nak sendiri tentukan, seperti Coach bagi tahu, dalam ruqyah syariah, ilmu ruqyah syariah kita terlihat simptom. Kita tidak macam dukun atau bomo yang kata di belakang ada 3 jin, satu ada tanduk, satu ada sayap. Jadi itu jawapan tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach Kamarul. Soalan seterusnya ni saya tak faham. Memasuki tubuhnya tu siapa? Tubuhnya pesakit ataupun tubuhnya perawat? Cuba jelaskan soalan dulu. Okey, soalan, ada kemungkinan ke jika perawat sewaktu merawat pesakit, jin akan memasuki tubuh badan perawat tu? So memang ada kemungkinan. Inilah yang biasanya kita panggil sebagai serangan balas daripada jin yang mengganggu pesakit. Tapi kalau tanya saya, kalau jin tu dia nak masuk dalam tubuh perawat, jin tu yang mencari sakit. Sebab perawat tu dia dah memang mengamalkan ayat-ayat ruqyah, mengamalkan bacaan-bacaan zikir-zikir harian. Kalau jin tu masuk ke dalam tubuh perawat, jin tu sendiri yang memang akan sakit. Bab ni Syekh Wahid Abdul Salam Bali ada dalam satu temu ramah, beliau meruqyah seorang pesakit, pesakit tu kerasukan dan pesakit tu meletakkan syarat kepada Syekh Wahid. Dia kata, aku hanya akan keluar daripada tubuh badan ni jika engkau benarkan aku masuk ke dalam tubuh badan Syekh Wahid. Okay. So Syekh Wahid kata, boleh, tak apa, aku bersetuju. Engkau keluar daripada pesakit yang aku rawat ni, engkau masuklah dalam tubuh badan aku, Syekh Wahid kata. So kemudian perempuan tadi sedar daripada kerasukan, bermaksud jin tadi dah masuk ke dalam tubuh Syekh Wahid. Kemudian seketika kemudian jin tadi keluar, masuk semula ke badan si pesakit. Syekh Wahid tanya jin tadi, kenapa kamu masuk semula? Dia kata, tadi aku dah keluar, dah masuk ke dalam tubuh kamu, wahai Syekh Wahid. Tapi aku tak boleh duduk dalam tubuh kamu. Tubuh kamu penuh bacaan zikir-zikir harian kamu. Darah-darah kamu ada zikir-zikir harian. Baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka disebabkan kamu mengamalkan zikir ni, aku tak boleh duduk dalam tubuh badan kamu. So dengan ini aku berjanji untuk keluar daripada tubuh badan pesakit yang kamu rawat ni, dan aku tidak akan masuk lagi ke dalam mana-mana tubuh manusia lain. Ini kisah yang dinyatakan oleh Syekh Wahid ni dalam temu ramah. So antara zikir yang memang Syekh Wahid sangat-sangat ajarkan kepada pesakit ataupun perawat, amalkanlah, jangan tinggal amalan, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amalkan, baca 100 kali sehari. So kalaulah jin tadi masuk dalam tubuh badan pesakit perawat, bermaksud mungkin perawat tu sendiri dia punya tembok benting diri dia agak lemah. So maksudnya kita sebagai perawat kena sentiasa menjaga amalan-amalan zikir-zikir harian benting diri. InsyaAllah jin tadi dia tak akan boleh memudaratkan kita sebagai perawat. InsyaAllah. Ada Ustaz Sinar nak tambah? Terima kasih, Coach. Okey, tambahan daripada saya, orang perawat yang jin boleh memasuki tubuhnya, kita secara ringkas boleh ada dalam 4 kategori. Pertama, perawat yang ilmunya juga ada dampingan jin. Contohnya yang jenis merawat dengan cara menurun jin masuk ke dalam tubuhnya. Kalau di Sabah ini dipanggil jin gimbaran.
Jadi dia sendiri ilmu ada dampingan jin. Jadi dia sendiri yang benarkan jin masuk ke dalam tubuh dia. Itu kategori pertama. Kategori kedua, pesakit yang belum sembuh sepenuhnya tapi dah mula merawat. Jadi dia ada kemungkinan boleh dimasuki tubuhnya. Ketiga, perawat yang belum, dia tidak banyak belajar. Macam kita ada kuliah mingguan dari tahun lalu lagi, tapi dia sekali-sekala saya datang kuliah, jadi dia ilmu itu tidak cukup, dia belajar, kurang kefahaman, jadi dia baru berkecimpung dalam dunia ruqyah, dia boleh juga. Tapi sebenarnya bukan dimasuki jin, bukan dia masuk ke jin, jadi dia kerasukan, tetapi dia mungkin jadi sakit, dia merawat orang di rumah saudara dia, bila dia balik, dia jadi demam, dia sakit. Bukanlah dia pun jadi kerasukan, dia mungkin ada demam-demam sedikit, begitu. Dia artinya ada juga disentuh atau terkena tempias-tempias, terkena sedikit kesan negatif, jadi dia demam. Lepas itu dia boleh rawat diri sendiri, dia baca air ruqyah di air, dia minum, insya-Allah dia sembuh. Jadi bukanlah dia merawat lepas itu dia sendiri kerasukan. Jadi secara ringkas itulah kategori-kategori yang boleh terkena sama ada jin masuk ataupun terkena sedikit gangguan jin tu. Dan kita kena ingat Rasulullah SAW pun juga pernah terkena sihir. Bila dia terkena sihir bukan tu jin masuk ke tubuhnya, tidak, jin tidak dapat masuk ke tubuh Rasulullah, tetapi dari sihir dari luaran dibuat memberi kesan sakit kepada tubuh Rasulullah. Dan saya tidak akan kupas panjang sebab kita coba ringkaskan. Jadi itu jawapan daripada saya serahkan semula kepada Coach Kamarud. Silakan Coach. Okey, kita tunggu ada soalan-soalan lain lagi. Boleh ke soalan? Boleh ke kita bacakan ayat ruqyah kepada minyak kasturi? Boleh, tak ada masalah. Nak bacakan pada minyak kasturi, nak bacakan pada air, nak bacakan pada madu, nak bacakan pada minyak zaitun, nak bacakan kepada kurma, kismis, buah delima, apa juga makanan-makanan sunnah, makanan-makanan produk yang boleh terkait dengan rawatan, boleh kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Tak ada masalah. Memang kalau di pusat rawatan tu ke semua produk-produk saya, spray bidara, mandian gel bidara, balm bidara, minyak kasturi, air ruqyah, minyak zaitun, madu tualang, kesemuanya saya bacakan ayat-ayat ruqyah. Boleh. Kismis, kurma, apa-apa produk pun insya-Allah tak ada masalah untuk kita bacakan ayat-ayat ruqyah. Teruskan sahaja. Okey, soalan. Ustaz Sina ada nak tambah? Okey, tambahan daripada saya. Bukan sekadar ayat ruqyah, kita boleh baca minyak kasturi dengan ruqyah. Saya sendiri, saya suka membeli essential oil, letak di diffuser, lepas tu haruman sebilik di bilik tu kan. Essential oil tu saya akan bacakan ayat-ayat ruqyah juga. Saya titiskan di air. Air yang saya gunakan adalah air ruqyah. Saya masukkan di dalam alat diffuser, lepas tu saya pasang. Jadi ada wap-wapnya keluar tu, insya-Allah wap itu daripada air ruqyah dan daripada essential oil yang dibacakan ruqyah. Kalau ada jin-jin juga ni, semoga jin itu pun terhalau daripada rumah. Jadi saya bukan sekadar minyak wangi, essential oil, diffuse air yang untuk pasang di diffuser pun saya bacakan ruqyah. Itu tambahan daripada saya. Saya serahkan semula kepada Coach. Soalan yang seterusnya, sihir putih ataupun sihir untuk kebaikan juga gangguan dan perlu dirawat ke? Okey. Sebut sihir je, memang itu benda yang salah dah. Okey, tak ada sihir putih, sihir hitam. Sihir putih ni hanyalah istilah daripada seberang. Kononnya menggunakan jin-jin Islam untuk membuat sesuatu sihir. Kalau sihir hitam ni menggunakan jin-jin kafir. Sihir itu sendiri dah memang perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So perlu dibuang dan perlu dirawat. Okey. So bila kita bersekongkol dengan jin, tak kiralah jin tu Islam ke, jin tu kafir ke, itu adalah perkara yang dilarang, melanggar syariat Islam. Wa innahu kana rijalun minal insi ya'uzuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Surah Al-Jin ayat 6. Terdapat segolongan
lelaki daripada bangsa manusia meminta pertolongan daripada bangsa lelaki daripada bangsa jin. Sesungguhnya perbuatan mereka ini hanya menambahkan sombong, menambahkan rasa bongkak dan sombong kepada bangsa jin. So jelas, tak kira lah sihir putih ke, sihir hitam ke, sihir merah ke, sihir kelabu ke, sihir tu sendiri adalah perkara mungkar, perkara yang dilarang bila bersekongkol dengan jin. Tak kira lah jin Islam ke, jin kafir ke, jin Buddha ke, kena rawat, kena buang, kena bolehkan. Okay, insyaAllah itu sahaja jawapan. So sini ada nak tambah? Terima kasih Coach. Satu poin pasangan dengan sihir putih ini soalan cukup bagus. InsyaAllah beri saya ilham untuk akan datang bagi kuliah nak uraikan lagi tentang sihir ni. Sebenarnya kalau dalam kitab Syekh Wahid Abdul Salam, bukan Syekh Wahid, Syekh Abu Al-Bara, bukan saja ada sihir hitam, sihir putih, tapi sihir merah pun ada. Tapi itulah seperti Coach kata, apapun ada perkataan sihir tu, sihir haram. Ada unsur-unsur syirik, ada unsur-unsur berdamping dengan jin. Dan yang selalu masyarakat kita rupanya sampai sekarang masih tak faham-faham, termasuk juga di Indonesia, kononnya kalau sihir pengasih, jadi orang kasih kepada kita, itu sihir putih. Ataupun ilmu putih boleh diamalkan. Kalau yang menyantau buat orang sakit, barulah itu sihir hitam atau ilmu hitam, barulah itu yang salah. Sebenarnya nama putih kah, hitam kah, merah, ada unsur-unsur salah di situ yang kita tidak dapat uraikan. Ada ritual-ritual tertentu yang boleh membawa kepada kesyirikan. Jadi apapun dia namanya, putih, merah, hitam, nanti akan datang insyaAllah kita boleh kupas lagi lebih lanjut ni. Sihir tetap haram. Dalam Islam, sihir adalah haram. Okey, saya serahkan semula kepada Coach. Okey, soalan yang seterusnya, ketika merawat pesakit, adakah kita diwajibkan berwuduk? Okey, soalan tuan ni menunjukkan tuan memang berminat untuk menjadi perawat. So kalau tuan berminat untuk menjadi perawat, tuan kena masuk kelas secara berdepan. Untuk merawat ni dia tak ada sesuatu perkara yang kita katakan betul-betul wajib lah. Tapi sebaliknya dia kena ada adab-adab dan etika. Bukan semata-mata berwuduk saja. Berwuduk ni merupakan salah satu adab, adab dan juga benteng diri ketika nak merawat. Nak kena menghadap kiblat, nak kena memberikan tazkirah ringkas kepada pesakit, nak kena hilangkan segala bunyi-bunyian semasa merawat. Ada banyak perkara lagi tuan. So nasihat saya, kalau tuan benar-benar berminat untuk menjadi perawat, kena masuk kelas secara berdepan. Kuliah-kuliah online ni kita hanya beri ringkas-ringkas dan topiknya pendek-pendek sahaja, bukan secara keseluruhan yang lengkap. So biasanya kalau kursus sehari ataupun kursus saya intensif selama 6 bulan, kita akan ajar A to Z daripada kosong kepada kebolehan untuk merawat. Kita akan ajar apa persediaan-persediaan untuk pesakit sebelum merawat, apa persediaan-persediaan untuk perawat sebelum merawat pesakit, apa persediaan-persediaan semasa merawat pesakit, apa persediaan-persediaan selepas merawat pesakit. Dia ada banyak kod-kod dan etika yang kita kena jaga. Ada banyak perkara, bukan hanya semata-mata berwuduk saja. Berwuduk tu baru salah satu. Okay, kemudian kena pakai minyak wangi lagi, kena menghadap ke kiblat lagi. So ada banyak perkara. Okay, so saya menasihatkan tuan kena belajar secara berdepan. Kalau secara online ni tuan tak dapat secara lengkap, tak lengkap nanti. Nanti tuan jadi compang-camping. Sekejap ada ilmu sini, sekejap ada ilmu sini. Tak salah, betul. Alhamdulillah. Terima kasih tuan kerana bertanya. Tapi daripada soalan-soalan tuan ni nampak beberapa perkara yang asas yang perlu tuan kena faham dan hadir kuliah daripada awal sampai habis. Sebab macam cara buat minyak pada kasturi itu tadi, ruqyah. So sebenarnya dia adalah termasuk dalam kaedah buat air jampi. Sebelum ni pun kami dah ajar dah kuliah cara nak buat air jampi. So cara nak buat air jampi tu samalah. Baca pada air, baca pada kasturi, baca pada madu dan lain-lain. So maksudnya kalau tuan berhajat untuk menjadi perawat dan mendalami ilmu ruqyah, segeralah cari guru, masuk seminar-seminar, masuk kursus-kursus untuk belajar dengan lebih mendalam lagi. Okay, insyaAllah. Sini nak tambah?
Okey, terima kasih coach. Okey, berkenaan dengan soalan wuduk ni ada 3 poin penting yang perlu difahami. Pertama, hukum asal berwuduk ni adalah sunat. Hukum asal kita sunat berwuduk, nak baca Quran sunat ambil wuduk, air wuduk. Kedua, ada masanya hukum ambil wuduk ni wajib, iaitu apabila kita nak solat. Sebab solat kita tidak sah kalau kita tidak berwuduk kecuali kita bertayamum kerana di kawasan tu tidak ada air. Jadi waktu itu kalau nak solat wajib berwuduk. Barulah masuk poin ketiga, adakah ketika nak merawat pesakit perlu berwuduk? Jadi malah bukan saja soalan perlukah perawat berwuduk, perlukah juga pesakit berwuduk? Jadi jawapan dia dianjurkan tetapi tidak dimestikan. Sebagai contoh, kiranya saya seorang guru, cikgu di sekolah rendah, tiba-tiba atau sekolah menengah, ada pelajar kerasukan, histeria. Satu pelajar kena histeria, lepas tu satu pelajar lagi terjangkit kena histeria. Adakah saya sebagai guru waktu tu depan mata saya sempat berhenti dulu sekejap, jangan kamu kerasukan, saya nak pergi ke tandas nak ambil wuduk dulu, dan pesakit pun perlu ambil wuduk, pesakit tu dan kerasukan, mana dia boleh ambil wuduk. Jadi on the spot, emergency tak perlu ambil wuduk, terus boleh ruqyah, terus boleh rawat. Pesakit pun bila keadaan dah ada kerasukan, dah histeria itu tidak lagi perlu ambil wuduk. Jadi wuduk tu dianjurkan tetapi tidak wajib, tidak semestinya. Itu tambahan daripada saya serahkan semula kepada coach. Okey, betul lah. Dia bukanlah satu perkara yang wajib, tapi adalah perkara-perkara yang digalakkan menjadi adab-adab dan etika sebagai seorang perawat. Itu sahaja. Okey. So insya-Allah masa pun dah pukul 11, pukul 11 kita buka kepada satu lagi soalan. Jika ada soalan, satu lagi soalan yang terakhir boleh bertanya sebelum saya tutup majlis. Ada soalan lagi? Saya ada satu soalan ringkas yang boleh jawab melalui tulisan, iaitu siapa berminat untuk saya ijazahkan yang tadi 8 ayat tadi yang diajar oleh ini Syekh Abu Barak. Nanti kita akan cari masa lain untuk waktu kuliah ada sesi soal jawab, nanti saya ijazahkan. Bukan sekarang lah. Tentu ramai yang berminat kan? Boleh raise hand? InsyaAllah nanti kita akan buat satu slot kuliah lain untuk pengijazahan ayat-ayat ruqyah, ayat-ayat doa-doa khusus yang diajarkan oleh Ustaz Sinar, insyaAllah. Kita buka pada soalan dulu pada malam ni. Yang penting rajin-rajinlah hadir. Macam ni alhamdulillah ada juga 23 orang. Mula-mula yang isi senarai 8 orang sahaja. Yang penting hadirlah. Ini ilmu. Ilmu ni penting. Kalau ulama zaman dahulu mengatakan ilmu lebih penting dari sebuah rumah. Juallah rumah, belilah kitab, belajarlah ilmu. Lebih penting. Sebab dengan ilmu boleh menjaga kita. Kita banyak harta pun tapi kita kurang berilmu, kita boleh kena tipu orang. Duit habis, rumah tergadai, tapi dengan ilmu boleh jaga kita. Jadi belajarlah ilmu, dan ilmu ni ilmu penting, ilmu yang ada dalam Islam. Kita belajar ada kepentingannya, boleh merawat keluarga kita, dan kerana ilmu ni ilmu yang ada dalam Islam, yang diajar Islam, kita boleh dapat pahala. Sebab kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis, kita dapat pahala dan boleh dibawa di akhirat nanti. Di padang mahsyar nanti ditimbang, di mizan kita punya amal ibadat. Sebahagian daripada amal kita ni yang pahala kita menuntut ilmu ni akan juga masuk untuk ditimbang. Jadi rajin-rajinlah hadir kelas-kelas ilmu agama termasuk kelas ruqyah syariah. Teruskan soalan. Okey, kalau tak ada soalan saya serahkan kepada Ustaz Sinar sebagai kata-kata penutup, insya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih coach. Saya outstation jauh dari rumah hari ini. Alhamdulillah sempat juga balik. Ada message coach tadi yang minta coach yang duluan bagi kuliah, dan sempat juga bagi kuliah walaupun secara ini, tapi walaupun ringkas tapi poin-poin penting dapat kita sampaikan. Dan saya berdoa kepada Allah agar Allah merahmati majlis ilmu kita ni, merahmati semua kita yang rajin hadir kuliah-kuliah ilmu ni, terutama ilmu ruqyah syariah.
Dan kita kena ingat, ramai dah ulama mengatakan kita masuk fasa akhir zaman. Mungkin akan datang, tak tahu 10 tahun akan datang, Dajjal akan muncul. Mungkin kita masih hidup lagi pada waktu 5 tahun akan datang. Apa boleh lawan Dajjal? Pistol, machine gun, bom? Tak. Dalam kalau ikut hadis Nabi yang boleh memprotek kita, mendinding diri kita daripada Dajjal, daripada fitnah dunia akhir zaman ini adalah bacaan-bacaan ayat Quran, doa-doa hadis Nabi. Dan bacaan Al-Quran, doa hadis Nabi ini adalah sebagian daripada ilmu ruqyah syariah. Dan kita kena ingat, fitnah akhir zaman ini sangat besar. Ada hadis Nabi, pagi kita Muslim, petang kita boleh kafir, murtad. Petang kita Muslim, esok pagi kita boleh jadi murtad. Dan kita boleh nampak dah, kadang-kadang iPhone baru muncul, orang sanggup berbaris dari tengah malam. Sampai miss solat subuh, berbaris nak beli iPhone baru dan sebagainya. Apatah lagi kalau Dajjal memberikan janji ketul-ketul emas. Jadi macam mana nak protek kita? Inilah ruqyah syariah, kita kena belajar. Ini sebagai bekalan kita masuk akhir zaman ni. Jadi janganlah skip kelas-kelas ruqyah syariah. Ingat, kami ni generasi baru. Generasi kita, saya sedih. Kita punya guru-guru dulu, Ustaz Ismail Kamus, Ustaz Harundin, dah tak ada. Kami pun satu masa akan tak ada. Kalau tak ada orang belajar ilmu ruqyah syariah ni, dia habis begitu saja. Dan kena ingat, ada hadis Nabi, di akhir zaman, ulama-ulama, orang alim, orang pandai, Allah akan matikan, dan Allah tidak lagi ganti dengan orang pandai yang lain bila masuk akhir zaman. Jadi belajarlah waktu masih ada orang yang boleh mengajar. Ustaz Harundin, Ustaz Ismail Kamus dah tak ada. Nasib dia ada murid-murid dia boleh mengajar. Tapi kalau tidak ada kesinambungan yang sekarang ni belajar, nanti kita ilmu ni terberhenti. Dan macam mana kita nak menghadapi Dajjal nanti akan datang. Ataupun kalau kita meninggal dunia, anak kita, kalau kita tidak ajar anak kita ilmu ruqyah syariah, macam mana mereka menghadapi Dajjal? Anak kita jadi murtad dan sebagainya di akhir zaman, na'udzubillah. Jadi daripada itu pesanan saya, rajin-rajinlah hadir kuliah ruqyah syariah ini untuk kebaikan bersama. Jadi itu saja daripada saya, dan saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Saya orang Sabah, kadang-kadang bahasa saya ini mungkin kedengaran kasar kepada orang Semenanjung, sebab lenggok bahasa itu ada berbeza. Jadi itu saja daripada saya. Terima kasih dan saya memohon maaf. Dan saya serahkan kepada Coach Kamarul. Silakan Coach. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustaz Sinar. Alhamdulillah, semoga apa yang kami sampaikan pada malam ni bermanfaat untuk tuan-tuan semua. Okey, insya-Allah kita tutup majlis pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah An-Nas. Okey, Alhamdulillah, terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di minggu hadapan untuk tajuk-tajuk yang seterusnya.